Kita mengucapkan tahniah kepada PPIM yang menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-25 tahun ya. Sebuah persatuan yang memperjuangkan hak-hak pengguna, terutama sekali di kalangan umat Islam. Dan timely pada hari ini PPIM melancarkan satu teknologi yang berasaskan kepada financial tech, iaitu platform Yakin, aplikasi di mana boleh menyalurkan maklumat kepada pengguna secara percuma dan bekerjasama dengan pembangun teknologi daripada Kristen Digital yang mana mampu untuk memastikan bahawa dalam fasa kedua pembikinan pembangunan aplikasi ini secara online untuk membuat perdagangan online produk-produk yang yakin, selamat dan juga patuh syariah. Untuk itu kita menyambut baik usaha PPIM dan syarikat Kristen Digital yang berinovasi dalam mengutarakan teknologi super ini, dan kita terus kepada memperkasakan sains dan teknologi serta inovasi dalam tema merakyatkan sains dan juga menginsankan teknologi. Jadi dalam hala tuju kerajaan untuk menjadikan negara kita high-tech nation 2030, kita mengalu-alukan lebih banyak aplikasi-aplikasi dibangunkan, terutama sekali aplikasi yang ada kaitan dengan pengguna. Dan dengan ada 1.5 juta follower dalam PPIM dan juga reach yang banyak secara online, kita yakin salah satu daripada tujuan asal pembangunan aplikasi Yakin ini adalah untuk membantu negara dalam perdagangan secara online, yang mana pada hari ini ke arah pendigitalan. Kita mengukuhkan digital ekonomi kita dengan adanya sistem dan aplikasi yang dibangunkan. Untuk itu, terima kasih dan tahniah kepada PPIM kerana 25 tahun penubuhannya berjaya melaksanakan satu tanggungjawab yang murni, dibantu dengan rakan-rakan daripada sokongan dan skuad yang kuat daripada syarikat-syarikat teknologi tinggi ini, dan juga rakan-rakan persatuan-persatuan pengguna yang boleh membantu masyarakat dan juga kita yang perlukan maklumat tepat tentang isu-isu kepenggunaan. Terima kasih pada Menteri lagi. Sedia pun dah ada dah bagi sumbangan untuk kita ni on the ground. We are very much on the ground. Kita di lapangan dan tak pandai mana, cuma kita ada kesungguhan tu. Kesungguhan kita nak buat sesuatu, dan bila kita pegang macam pegang bara api. Jadi insya-Allah kita harap dengan bantuan rakan kita, kita akan develop daripada masa ke semasa berbagai-bagai lagi aplikasi yang diperlukan. Contohnya blacklisting pengguna. Pasal pengguna kena tipu selalu sangat. Workshop tipu, kedai makan tipu, kadang-kadang bukan pasal soal sedap, halal tak halal, financial institution, insurer, ni semua melibatkan banyak penipuan. Yang baru ni tu puluh-puluh juta tu pasal yang untuk B40 tu. Jadi benda ni kita nak rakyat bersama, pasal tak mungkin kerajaan boleh buat sendiri. Jadi rakyat di input bagi kita itu, lepas tu kita akan sama ada kita buat survey pun, kita buat macam-macam yang kita buat untuk membawa kesedaran kepada pengguna supaya bersama, supaya jangan jadi yang macam saya cakap tadi, mengong tadi lah. Pasal kalau tidak, kita biar je orang tipu sampai. Tadi saya sebut ada seorang wakil rakyat kan, pasal dia pun mungkin dia buat kerja tapi dia tak tahu streetwise tu tak ada. Jadi kita nak bawa streetwise supaya dia bijak di jalanan untuk dia melindungi diri dia. Hari ini kita jarang kita bijak untuk melindungi diri kita. As simple as pergi ke workshop, as simple as
tukar tayar. Itu memang ditipu. Sebenarnya kita rasa kita pengguna, tapi sebenarnya kita diperguna. So ini yang kita nak ubah, dan kita harap teknologi yang ada di kementerian ni boleh bantulah kita. Jadi dah ada kawan ni bantu, kementerian kata okey lah tu, insya-Allah we will come up. So far pun kita rasa kita paling aktif. Orang tak sebut pun kita sebut, pasal dia boleh check. Kalau you check dalam internet pun, we have the best position lah in term of reach, and in term of kita punya activity, creativeness and whatever. Then kita rakyat, kita orang bawah. Jadi kita perlu direction. Ialah macam yang tanam jagung, tanamlah jagung, tanam kat masjid boleh, dekat surau boleh, dekat sekolah boleh. Kalau orang tak boleh makan jagung tu, bagi ayam ni, bagi ayam makan, bagi lamb chop pada ayam, tentulah ayam naik harga. Contohnya lah, harga pasal bergantung pada harga makanan. So benda tak masuk akal. Jadi kita akan jadi the catalyst lah kepada sesuatu yang insya-Allah dapat mengubah keadaan rakyat kita yang cukup sukar di bawah sana. Kita sebagaimana yang kita tahu, inovasi adalah satu solusi kepada rakyat hari ini yang bergantung hampir sepenuhnya kepada internet. Jadi cuma isunya kadang-kadang orang ada idea, ada kepakaran tapi tak ada duit. Jadi bagaimana kita nak mengharapkan duit kerajaan semata-mata pun susah juga. Jadi mungkin ada inisiatif daripada kerajaan untuk membantu korporat yang boleh memberi bantuan keuangan kepada bijak pandai inovasi. Terima kasih. Mesti merupakan kementerian yang menyediakan platform inovasi kepada startup, syarikat-syarikat pemula ni. Kita dah umumkan bahawa Cradle Fund Sdn Bhd merupakan single focus agency yang membangunkan startup yang berinovasi, dan dia dipadukan dengan beberapa program seperti NTIS. NTIS ini National Technology Innovation Sandbox, di mana para inovator yang ada dalam negara kita, mungkin daripada luar negara, boleh datang ke NTIS ni yang berada di Meranti. Meranti ni di Teknologi Park Malaysia lah, untuk melaksanakan apa yang tercetus idea dan juga inovasi itu dapat kita bangunkan melalui dana-dana yang dikemukakan kepada kita di bahagian dana Musti. Selain daripada capital venture yang kita ada hari ini, MDV, Malaysian Debt Venture, Malaysian Venture Capital, Sdn Bhd, Medcap, kita ada KMP, Kumpulan Modal Perdana, kita ada Mike Venture Capital, kita ada MTDC, Malaysian Technology Development Corporation. Ini merupakan agensi-agensi yang membantu apa yang disebut kepada para inovator yang ingin membangunkan teknologi tinggi. Jadi sebelum kita memberi dana, kita juga mengalurkan supaya mereka juga mendapat bimbingan dan tunjuk ajar. Bagaimana apabila dah mula berinovasi, mereka mesti berterusan kelangsungan, sustainable tu, maknanya kemampanan tu berterusan. Kita nak halang supaya mereka gagal, maka kita ada membuka teknologi-teknologi untuk ditambah baik melalui TED 1 dan TED 2, iaitu Technology Development Fund 1 ataupun 2. Dan untuk mereka yang berada di lapangan, kita mempunyai agensi bernama Yayasan Inovasi Malaysia yang akan menggerakkan apa-apa inovasi di peringkat akaunting, terutama sekali B40, yang mungkin tidak dapat dikaitkan dengan sains dan teknologi. Jadi YIM berupaya untuk membantu masyarakat ramai di bawah yang boleh mencetuskan idea, program-program ataupun inovasi yang ditengahkan untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Dan tentu sekali untuk memeriahkan inovasi ini, Datuk, kita ada MCY, Malaysian Commercialization Years program, yang mungkin daripada teknologi yang dibangunkan kita boleh
mengomersialkan di peringkat antarabangsa.